mati tak ada rokok. Jalan tak jauh tersengguk-sengguk, cumi melecet air lutut terbengkok. Pok, 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 bujang, janganlah pok, poket, ket kosong air penuh abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita nak menceritakan sebuah filem lama, iaitu filem Pendekar Bujang Lapuk. Jadinya filem Pendekar Bujang Lapuk merupakan sebuah filem Melayu yang diterbitkan di Singapura pada tahun 1959. Filem Pendekar Bujang Lapuk diterbitkan dalam bentuk filem hitam putih tanpa warna. Filem ini juga telah diarahkan oleh pengarah Allahyarham Tan Sri P. Ramlee pada tahun 1959. Kisah ini bermula apabila tiga rakan baik bagai isi dengan kuku menyaksikan sendiri tentang kehebatan pendekar Pak Mustar menewaskan dua orang samseng pekerja di penambang perahu. Bak kata pepatah, jangan menggerak ular tidur di penambang sampan Sungai Kemunteng. Ramlee, Sudin dan Aziz pergi mencarinya hingga sampai ke Kampung Pinang Sebatang. Tujuan tiga orang bujang lapuk ini ialah untuk belajar silat. Bak kata pepatah, ada hati dengan Pendekar Mustar. Jadi sebelum sampai ke rumah Pendekar Mustar, mereka telah bertemu dan mengekori Rosnah. Kebetulan pula dia anak Pendekar Mustar yang pulang ke rumah setelah habis mengajar menjadi guru di sekolah umum buta huruf di Kampung Pinang Sebatang itu. Kerana tidak suka dengan perangai Ramlee, Sudin dan Aziz ketika mengusik dan mengekorinya sampai ke rumah bagai hidung belang, Rosnah mengadu kepada bapaknya Pendekar Mustar yang mereka bertiga itu mengganggunya dan menuduh sebagai pencuri atau panjang tangan. Oleh yang demikian, Pendekar Mustar mencabar Ramlee, Sudin dan Aziz untuk berlawan silat. Bagaimanapun hatinya lembut apabila mereka berjaya mematikan langkah Pendekar Mustar dengan mengangkat dan mendukungnya serta menyatakan hasrat kedatangannya untuk belajar silat. Risaukan Ros, iaitu nama timbangan Rosnah, tidak menyukai mereka berada di rumah tersebut. Ramlee, Sudin dan Aziz cuba mengambil hatinya dengan menyanyikan lagu Maafkan Kami. Berikutan itu, hati Rosnah menjadi lembut dan mula menyukai mereka. Apabila sudah diketahui empat Pendekar Mustar dan Bujang Lapuk berada, Tauke Sampan datang ke rumah Pendekar Mustar membuat tuntutan ganti rugi bernilai RM74.71. Bak kata peribahasa, kain sehelai sepinggang habis ketika berlaku pergaduhan di penambang. Tetapi Pendekar Mustar beserta Ramlee, Sudin dan Aziz enggan membayarnya. Bila Rosnah muncul, Tauke Sampan yang mata keranjang terpikat dengan kejelitaan Rosnah dan membuat syarat hutang boleh selesai sekiranya Pendekar Mustar mahu mengahwinkan anaknya Rosnah dengannya. Rosnah marah dan menolak. Ramlee, Sudin dan Aziz pula cuba berlagak menunjukkan kehandalan bersilat walaupun mereka baru saja diajar Pendekar Mustar. Pun juga getakan mereka bertiga telah menghalau samseng tersebut dari rumah Pendekar Mustar. Kemudian Pendekar Mustar memerintahkan mereka bertiga ke sekolah buta huruf selepas beliau telah mengetahui bahawa mereka bertiga tidak pandai menulis dan membaca. Bagi meneruskan ilmu persilatan tersebut, Pendekar Mustar telah menjalankan beberapa ujian kepada mereka, namun mereka gagal. Akhirnya Pendekar Mustar telah membuat keputusan untuk menjalani satu ujian terakhir, iaitu menghantar mereka ke kubur orang mati yang dibunuh. Namun sewaktu mereka menjalani ujian tersebut, keluarga Pendekar Mustar telah diserang oleh samseng tersebut dan berjaya menculik anaknya Rosnah untuk dihantar ke Tauke Sampan. Selepas itu, keluarga Pendekar Mustar tersebut pergi bergegas ke tempat mereka dan menerangkan perkara tersebut. Kemudian mereka bertiga telah pergi ke rumah Tauke Sampan untuk menyelamatkan anak Pendekar Mustar dan berjaya menewaskan mereka semua dan berjaya menyelamatkan anaknya Ros, anak Pendekar Mustar Ros. Dengan keberanian tersebut, Pendekar Mustar telah menamakan mereka sebagai Pendekar Bujang Lapuk. Antara pengajaran yang terdapat dalam filem Pendekar Bujang Lapuk ialah mempunyai pendirian dan melawan penindasan. Masihkah anda ingat tentang babak di mana Pak Mustar ingin menaiki sampan di Palembang tetapi dihalang oleh Sarip Dol kerana Sarip Dol ingin memberi laluan kepada ketuanya dahulu. Lalu Pak Mustar naik angin
dan berlakulah adegan pergaduhan di situ. Wak Mustar diibaratkan seperti ayam jalak kerana berani mempertahankan haknya. Situasi ini juga sedang berlaku dalam kalangan masyarakat kita pada masa kini, di mana orang kaya sering didahulukan, orang miskin dipinggirkan. Oleh itu, kita perlu mempunyai pendirian dan melawan penindasan untuk mempertahankan hak kita. Untuk babak seterusnya, babak di mana ketiga-tiga bujang lapuk cuba membaca surat yang dikirim oleh Ros, namun ketiga-tiga mereka tidak dapat membaca. Apa yang kita dapat belajar daripada babak ini ialah Aziz membaca berbunyi syair sedap, namun sama tidak tahu apa makna yang disampaikan. Begitulah juga kita apabila kita membaca Al-Quran sedap, namun kita tidak faham apa yang makna yang disampaikan oleh Al-Quran. Yang seterusnya, babak Sudin baca berbunyi Arab. Dia apa yang macam yang kita dengar, dia seolah berbunyi Arab, namun bacaannya, tajuknya tidak tepat, memberi makna yang salah. Kita tidak belajar apa yang ataupun cara yang betul untuk membaca Al-Quran, walaupun dia berbunyi Arab, namun cara bacaan, cara tajuknya tidak tepat. Yang seterusnya, Ramli apabila membaca tapi memberi alasan, tidak pakai kacamata. Samalah macam orang kita apabila disuruh membaca Al-Quran, memberi pelbagai alasan. Ada yang tiada masa lah, ada yang tulisan Al-Quran terlalu kecil lah. Padahal jikalau ada padi, semuanya jadi. Ataupun apa yang Rasulullah cakap, manjada wajada, siapa yang berusaha pasti akan berjaya. Bermakna kalau kita bersungguh-sungguh untuk membaca Al-Quran, pasti kita akan boleh membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Idham bin Khalid. Jadi kalau kita dapat tengok dekat dalam filem Pendekar Bujang Lapuk, ada scene yang P.Ramlee, Sudin dengan Aziz pergi belajar huruf sebab diorang buta huruf. Tahap buta huruf diorang ni bagaikan katak bawah tempurung, diorang tak tahu apa-apa. Jadi diorang decide untuk pergi belajar. Antara nilai murni yang kita dapat dalam scene ni adalah diorang ni walaupun diorang dah berumur, diorang still nak belajar. Diorang still lagi nak belajar. Tapi dekat scene tu juga ada seorang pakcik ni yang mentertawakan diorang. Tapi pakcik ni hanyalah indah khabar daripada rupa. Pakcik ni macam tahu semua benda, tapi hakikatnya dia pun tak tahu apa-apa. Jadi itulah antara nilai murni yang ada dalam scene tersebut. Nilai murni seterusnya adalah bila Cikgu Ros mengajar orang-orang yang dah berumur. Nilai murni yang kita dapat kat situ adalah keberanian dan keyakinan diri. Cikgu Ros mengajar orang yang dah lebih tua daripada dia, masih lagi boleh mengajar. So itu antara nilai murni dia juga. Jadi itu je nilai murni yang ada pada scene tu. Terima kasih. Filem boleh dianggap sebagai salah satu wadah untuk mendokumentasikan ketamadunan sebuah masyarakat. Ini bersesuaian dengan ruang, masa dan konteks kehidupan zaman itu dihidupkan. Filem Pendekar Bujang Lapuk ini juga tidak terkecuali dalam hal ini. Pendekatan yang digunakan dalam filem ini bercorak komedi. Dalam filem Pendekar Bujang Lapuk, P.Ramlee menyampaikan banyak idenya secara tersirat. Antara hujahnya ialah tidak salah bagi orang dewasa belajar membaca dan menulis. Juga tidak salah kalau kaum wanita menjadi guru dan mengajar mereka yang dewasa. P.Ramlee melihat kedaifan bangsanya kerana kebanyakan dari mereka tidak ada pendidikan formal yang membolehkan mereka menangani zaman moden. Namun yang sudah mempunyai pendidikan pula bersikap angkuh dan terlupa nilai-nilai tradisi masyarakat orang-orang Melayu. Ibarat kacang lupakan kulit.